Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Baik, apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik sejahtera dan pada hari ini kita bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Ahmad Baihaqi Muhammad Yunus daripada SMK Merapoh Kuala Lipis Pahang. Apa khabar cikgu? Khabar baik Aiman. Baik. Aiman sihat? Saya pun sihat cikgu. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita ada juga juru bahasa isyarat yang bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan. Apa khabar cikgu? Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini dan kita akan bersama juga dengan murid-murid kita pada hari ini cikgu. Boleh kita berkenal dengan mereka terlebih dahulu cikgu? Okey, boleh Aiman. Dipersilakan cikgu. Okey, yang pertama sekali kita hari ini kita ditemani oleh 4 orang murid dari SMK Merapoh. Pertama kita ada Aidik, kemudian kita ada Ain Hidayah, kita ada Liana dan juga kita ada Jasmine Raihana. Okey, keempat ini akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini, Aiman. Baik, cikgu. Dengan pakaian yang menarik yang mereka kenakan pada hari ini, cikgu ya. Baiklah. Dan apa topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, cikgu? Okey, Aiman. Pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang cukup penting dan cukup menarik untuk kita terokai, iaitu tentang Malaysia, negara yang kita cintai hari ini, iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Yang mana selepas kita bentuk negara ini, kita tidak hadir dalam keadaan yang senang, tetapi kita diuji dengan bermacam cabaran, Aiman. Jadi murid-murid kita macam mana? Dah bersedia ke untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini? Okey, kita tengok murid-murid kita dah bersedia, cikgu. Ya. Jadi apa kata cikgu, kita mulakan kelas kita pada hari ini? Boleh, cikgu? Boleh. Dipersilakan, cikgu. Baik, Aiman. Saya mulakan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu cabaran dalaman Malaysia itu sendiri yang menjadi suatu halangan dan juga masalah yang perlu untuk diatasi dengan cukup bijaksana. Yang pertama sekali, kita perlu faham dan jelas bila kita bentuk Malaysia ini, dia ialah gabungan beberapa wilayah yang membentuk sebuah negara baru selepas Semenanjung itu merdeka pada 1957. Baik, apabila kita menggabungkan Singapura, Sarawak dan juga Sabah dalam sebuah negara baru, maka kita ada suatu negara yang lebih besar, pasaran ekonomi yang lebih luas, penduduk yang lebih ramai. Jadi, cabarannya jika kita lihat di situ, bagaimana pengeluaran ekonomi misalnya, yang mana kita pada asalnya bergantung kepada komoditi getah dan kelapa sawit, kemudiannya hasilnya bertambah, Aiman. Ya, betul, cikgu. Kita ada petroleum, lada hitam dan sebagainya, kayu balak dan sebagainya, maka semuanya perlu diuruskan dengan baik dan pembangunannya mesti diseimbangkan. Jadi kita lihat dalam 3 aspek yang kita katakan sebagai cabaran, iaitu yang pertama ialah bagaimana kita nak mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Ya, jika kita lihat di sini, kekayaan di Sarawak dan Sabah itu perlu diteroka dengan cukup bijaksana dan baik. Misalnya kita lihat di sini, bila kita lihat di awal pembentukan Malaysia, rakyat masih lagi hidup dalam keadaan miskin dan juga taraf hidupnya rendah dan kebanyakan mereka terlibat dalam ekonomi kegiatan sara diri dan juga rakyat ini tidak terlibat sangat dalam ekonomi komersial. Jadi apa yang kerajaan perlu buat ialah kerajaan pelbagaikan bidang ekonomi kita ini dengan mempelbagaikan tanaman seperti kelapa sawit, getah, koko dan sebagainya, dan juga kerajaan membuka ruang untuk rakyat tempatan terlibat dalam industri petroleum atau minyak, khususnya di Sarawak dan juga Sabah itu, Aiman. Okey, yang kedua ialah murid-murid boleh lihat di sini bagaimana cabaran untuk kita memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Ya, perhubungan ialah contoh seperti telekomunikasi dan sebagainya, pengangkutan seperti jaringan jalan raya dan sebagainya, maka semua itu perlu diuruskan oleh pihak kerajaan. Apa yang kerajaan buat ialah kerajaan memberikan tumpuan khususnya dengan memperkenalkan rancangan pembangunan 5 tahun untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, Aiman, kita lihat bagaimana kita perlu memajukan sistem pendidikan. Ramai orang di Sarawak dan Sabah misalnya masih lagi tercicir untuk mendapatkan akses pendidikan. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan menambahkan bilangan sekolah dan melantik tenaga pengajar seperti saya, cikgu-cikgu untuk mengajar anak bangsa kita di sana, Aiman. Betul, cikgu. Jadi kita lihat di sini, Aiman. Jika kita boleh lihat kepada peta, lihatlah bagaimana sebuah negara yang baru dibentuk ini
jaraknya jauh, penduduknya pelbagai, ya, demografinya yang berbeza. Semua ini merupakan satu cabaran yang perlu diatasi. Yang kedua ialah ada masalah politik di Sarawak, Aiman. Ya. Jangan kita ingat hari ini saja kita berdepan dengan kecelaruan politik, tetapi zaman dahulu pun dah ada. Perkara ini biasa berlaku, ya. Misalnya di Sarawak ini berlaku krisis di antara Ketua Menteri pertama Sarawak, iaitu Stephen Kalong Ningkan, ya, yang hilang kepercayaan daripada Konsel Negeri, kemudian dia dipecat oleh Governor, kemudian dia memfailkan kesnya di mahkamah dan menang. Ya, apabila beliau menjadi Ketua Menteri semula, beliau berdepan dengan undi tidak percaya oleh Konsel Negeri, yang akhirnya Sarawak diisytiharkan darurat dan berlaku krisis politik di negeri Sarawak ini yang menjejaskan kestabilan dan juga keamanan. Akhirnya Stephen Kalong Ningkan digantikan oleh Ketua Menteri kedua, iaitu Tawiz Lee. Okey, itu cabaran yang kedua di peringkat dalaman. Yang ketiga ialah cabaran perpaduan. Jika kita lihat di sini, ya, di dalam buku teks kita boleh lihat bagaimana penduduk yang rencam dan pelbagai ini perlu untuk kita satukan. Bila kita bentuk Malaysia, dia bukan lagi berkisar tentang etnik atau kaum Melayu saja, Cina dan India, tetapi kita sudah merangkumi etnik seperti Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut dan sebagainya. Semua ini perlu disatukan melalui pelan integrasi di peringkat negara kita. Baik, Aiman? Cikgu, ini di antara perkara yang dapat kita kongsikan pada hari ini, cikgu. Seterusnya, cikgu? Baik, saya nak terus kepada apa yang murid-murid kita boleh kongsikan pada hari ini. Ya, silakan. Saya dah berikan beberapa tugasan kepada murid untuk kita berkongsi dengan murid-murid di seluruh Malaysia. Silakan. Okey. Siapa nak mulakan tu? Siapa nak mulakan dahulu? Saya, cikgu. Ya, Yes. silakan. Saya, cikgu. Liana. Seperti yang cikgu bincangkan tadi, saya ada sediakan bahan mawjud hasil pertanian komersial. Okey, pertama saya ada getah. Lepas tu saya ada biji timah. Lepas tu saya ada lada hitam. Petroleum. Kelapa sawit. Dan koko. Koko. Okey, bagus Liana. Okey, baik. Sebelum saya berikan penilaian terhadap prestasi murid, saya kira boleh tak ketiga-tiga yang lain angkat serentak? Apakah hasil tugasan yang anda dah selesaikan untuk kita kaitkan dengan apa yang cikgu terangkan tadi? Okey, ketiga-tiganya angkat. Okey, Liana dah selesai. Jasmine, gambar apakah yang anda sedang tayangkan itu? Ni gambar suasana sekolah vernacular pada era British. Okey, di mana kita lihat di situ gambaran bagaimana sekolah vernacular ketika era British yang kebanyakannya berada di mana, Jasmine? Di pedalaman atau di bandar? Bandar. Di bandar saja, ya. Itu juga satu cabaran. Okey, Aidik, silakan. Apakah hasil tugasan yang anda siap selesaikan? Jadi saya telah siapkan model sistem pengangkutan di Sarawak dan Sabah. Okey. Seperti ini lapangan terbang. Okey, lapangan terbang. Saya ada jalan raya Jalan raya. dan yang terakhir saya ada pelabuhan. Pelabuhan. Okey, yang terakhir sekali, silakan Ain. Saya sediakan bahan hasil pertanian komersial. Ya. Ini lada hitam. Lada hitam. Ini coklat. Okey. Ini minyak masak. Minyak masak. Okey. Dan ini selipar getah. Selipar getah. Okey, bagus. Jadi, jika kita boleh lihat di situ, itulah yang dimasukkan cabaran di peringkat dalaman Malaysia, baik dari sudut pembangunan ekonomi, kepelbagaian ekonomi komersial yang kita nak usahakan, dan akhir sekali, apakah fungsi kerajaan itu? Kerajaan membangunkan infrastruktur untuk mengatasi masalah perhubungan dan pengangkutan tadi, Aiman. Jadi, keseluruhannya, masalah yang pertama selepas pembentukan Malaysia, iaitu isu dalaman ini kita lihat memang berlaku, tetapi adakah kerajaan kita berdiam diri? Tidak. Kerajaan telah melakukan sesuatu. Kita jumpa lagi seterusnya. Baik, cikgu. Kita nak sambung lagi selepas ini. Murid-murid telah menghasilkan satu kerja yang cukup menarik, cukup baik. Tahniah kita ucapkan. Kita berehat seketika kembali selepas ini di DIK TV KPM.